Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Sama-samalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dalam ruangan Anda tanya kami jawab di malam ini. Malam yang ada 10 hari lagi dah. Ada 10 hari lagi akan tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya sebelum daripada ada mana soalan-soalan lah. Jadi malam ni dalam ruangan anda tanya kami jawab. Dalam ruangan anda tanya kami jawab. Di malam ni siapa-siapa yang ada soalan maka sila tulis insya-Allah. Dan sebelum daripada ada mana soalan ni, saya ingin berkongsilah dengan muslimin muslimat bahawa ada 10 sifat Tuhan sebut sama di antara orang lelaki dan perempuan di dalam Al-Quran Karim, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Jadi sebelum daripada nak hurai lebih kurang ni, saya mohon setiap orang yang masuk, saya mohon pakat share lah dah. InsyaAllah kita pakat share dan pakat komen, pakat tulislah apa saja supaya bila komen banyak saat ni dia buat banyak tersebar insyaAllah. Nah, jadi insya-Allah pertamanya ni nanti soalan bakat-bakat masuk dulu. Dan nanti kita akan hurailah lebih kurang. Cuma laninya 10 sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran sama di antara orang lelaki dan perempuan. Pertama Tuhan kata innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang lelaki Islam dan orang perempuan Islam. Nah, maknanya orang hak jadi Islam lelaki dan orang perempuan. Mana jadi Islam sungguh panggil. Sungguh. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang lelaki yang beriman dan orang perempuan beriman.
Sifat Tuhan sebut sama di antara ni. Kalau kita jadi Islam dan kita beriman pada Allah, wal qanitina wal qanitat, yang tiga, dan orang yang tunduk kepada Allah, dan orang yang tunduk kepada perintah Allah, lelaki dan perempuan sama dah. Was-sadiqina was-sadiqat, dan orang yang betul benar sungguh, orang yang betul benar sungguh, lelaki dan perempuan. Was-sabirina was-sabirat, dan orang yang sabar sungguh, lelaki dan perempuan. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, dan orang yang khusyuk sungguh. Wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat, orang yang sedekah sungguh, lelaki dan perempuan. Was-saimina was-saimat, yang ke-8, orang lelaki yang puasa sungguh, orang tina puasa sungguh. Wal-hafizina furujahum, dan orang yang jaga kehormatan dia, lelaki dan perempuan. Wal-zakirina Allah kathiran wal-zakirat, tani wal-hafizina furujahum wal-hafizat wal-zakirina Allah, yang ke-10, wal-zakirina Allah kathiran wal-zakirat, orang lelaki yang sebut Tuhan banyak, ingat Tuhan banyak, dan orang perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Tuhan siap dan Tuhan sediakan untuk mereka itu keampunan Tuhan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Dan 10 sifat Tuhan sebut sama di antara lelaki dan perempuan. Dan tak kira orang tina, kalau beriman sungguh, kalau Islam sungguh, kalau tunduk sungguh, betul benar sungguh. Kalaulah sabar sungguh, khusyuk sungguh, sedekah sungguh, puasa sungguh, jaga kehormatan sungguh, dan ingat Tuhan sungguh, maka Tuhan cerdas. InsyaAllah setiap orang yang masuk setakat ni dah 40 orang, mohon pakat cerah. Ni Assalamualaikum assalam. Ni pun Assalamualaikum dah. Amin. Ni PC. Ni ada salahnya. Salam babo pum yaksa wa la ilaha illallah plewa. Mami พระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ถ้าอ่านลาอิลาฮะอิลลัลลาอิลาฮะอิลลัลอ่านความหมายว่าอัลลอฮ์มีหนึ่งเท่านั้นถือว่าผิดไหมถามว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะในนี้เราpanggil kalimatut tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatus syahadah, kalimatus syahadah, 2 kalimah syahadah. Orang yang nak masuk Islam, maka wajib dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita difardukan, wajib kita kena mengucap 2 kalimah syahadah dalam semaya kita. Tasyahud orang panggil, tak baca tak sah semaya sebab rukun. Dan Tuhan sebut dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaklah ketahui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah fastaghfir li dzambik, maka hendaklah engkau minta ampun dosa engkau, walil mu'minin wal mu'minat, dan kepada orang beriman lelaki dan perempuan. Wallahu ya'lam taqallabakum, Tuhan tahu hidup kamu siang hari dak gerak kat tempat ni, wa maswaakum, dan tidur kamu. Jadi sininya dia kata la ilaha illallah ni แปลว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด dah tak ada Tuhan melainkan Allah. Memang betul lah แปลว่า terjemahnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, ไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจาก Allah, ya betul. แต่ถ้าอ่าน
La ilaha illallah. Illah. La ilaha illallah. Tak kenanya dah. La ilaha illallah. Kalau baca illah tak kena. Sebab ya illallah, illa makna malaikat. Makna malaikat situ. Maknanya iaitu makna malaikat. Dah pakat cah banyak dah, insya-Allah. Saya mohon pakat cah banyak. Dah. Jadi kalimah syahadah kita tak boleh, kita kena baca, kena. Tak. La ilaha illallah, bacalah tu. Tu. Allah มีหนึ่งเท่านั้นถือว่าผิดไหม Kalau kita terjemah la ilaha illallah, Allah jiwa Tuhan tu salah ke tak terjemahlah tu? Waktu panggil je terjemah tu tak salah. Kerana ada terjemah dalam kitab Baquratul Amani daripada Mekah, dia terjemah iaitu la ilaha illallah, Allah jiwa Tuhan. Allah jiwa Tuhan tu maknanya terjemah maksud daripada tidak ada Tuhan disembah dengan sebenar, la ma'bud, la ilaha ma'bud bihaq, tidak ada Tuhan disembah dengan sebenar illallah, malaikat Allah. Apa makna Allah? Mana Allah jiwa Tuhan, Allah taunan Allah มีหนึ่งเท่านั้น ya waktu bagi terjemah maksud, tapi bukan terjemah harf lah, satu-satu harah dak lah. ถามว่าไม่ว่าโรคหนักแค่ไหนอัลลอฮ์ก็ให้หายได้ใช่ไหมว่าบ่ Nah, kita jadi nyakit, kita kata Tuhan hingga boleh semua tak? Allah Subhanahu wa taala berfirman hikayat Nabi Ibrahim, idza maridtu fa huwa yashfin, apabila aku sakit Tuhan lah yang sembuh. Nah, idza maridtu yashfin fi idza maridtu fa huwa yashfin, Tuhan hak sembuh penyakit segala-galanya. Sebab tu Tuhan boleh sembuh tak semua penyakit? Jawabnya boleh, tak ada apa. Cuma orang panggil hidup dalam dunia ni ada asbab musabbabat. Asbab ada, orang panggil kena ada sebab. Tuhan buat konun atau orang panggil peraturan dalam dunia ni. Jadi kalaulah kita ambil turut sebab sana, insya-Allah. Tapi sebab hak besar-besarnya ada dua sebab. Pertamanya iaitu kita pubat. Sebab pubat ni disuruh Nabi SAW sebut, tadawu, hendaklah kamu pubat. Suruh pubat. Pubat ni hukum dia harus. Suruh suruh kita pubat. Lepas tu pula yang kedua pula, kita kena doa. Bila doa siapa dengan pubat sana itu, hak tu baru kena. Sebab maknanya kita berdoa, kita bergantung pada Allah, kita minta pada Allah, lepas tu kita pubat. Siapa dua ni insya-Allah, sebab ada hadis sebut Nabi SAW sudah la yaruddu al-qada illa ad-du'a, tidak tolak qada melainkan doa. Doa boleh tolak qada. Maknanya kalau kita tak pubat, akan sakit teruk. Misalnya akan sakit teruk kalau kita tak pubat sana. Tapi kalau kita pubat ya sembuh. Dah banyak panjanglah nak kecap ni. Cuma kita kena ingat, kalaulah kita pubat sana tak hingga jatuhnya, maka itu Tuhan nak ada hikmah di sebalik. Innallaha tawwabun hakim. Tuhan ni maha taubah, apa dosa, dan pula hakim. Tuhan bijak. Tuhan tahu kata bila dia nak wi peluang kepada kita, dan dia nak pada kita sabar, nak gapo, nak wi kadang-kadang itu kerana apa? Kerana orang panggil benda hak Tuhan nak wi balasan kepada orang beriman, dah di akhirat tu lebih banyak, dah lebih besar sangat. Sebab tu dia tak. Lepas tu pula sana tu kita kekal,
Dan lepas tu pula, sebab tu kalau ada masalah sini tu, kita sabarlah. Tuhan sebut, ya ayyuhallazina amanu sabiru, wahai yang beriman hendaklah sabar, wasabiru, dan hendaklah pakat sabar, warabitu, dan hendaklah tetap di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, dan takut Tuhan, la'allakum tuflihun, supaya kamu saat itu tuflihun, kamu beruntung. Tuhan nak kita berjaya di akhirat syak. Dan kita kena ingat, walaupun nyakit saat ni tak hingga di atas dunia ni, mana kata Tuhan nak uji kita. Sebab Tuhan sebut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sesuatu daripada takut, ketakutan, minal khauf wa ju', lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, dan jadi kekurangan pada harta, tubuh badan, kurus, sakit, demam. Wa basyiris sabirin, hendaklah cerita gembira pada orang sabar. Tengok Tuhan nak suruh gembirakan dengan kepada orang sabar tu, insya-Allah Tuhan akan pada wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatuh, orang apabila kena uji, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata, sesungguhnya kita ni milik Tuhan kan, dan kita akan kembali pada Allah. Tuhan sebut, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah, dan mereka itu orang sabar tu, Tuhan akan turun di atas dianya salawat pada Tuhan, mana keampunan pada Tuhan dan rahmat Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu ialah orang yang dapat petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu masalah Tuhan nak semua mudah sangat. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu mudah saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Tuhan Maha Kuasa. Tu sebab tu kita bila menyakit apa saja, maka kita berdoa pada Allah dan kita fubat. Itulah saja. Pakak mohon share lagi, insya-Allah. Ni dah kita mula 20 minit tak naik mana lah ni sebab ada pitkan dah live Facebook ni biasa. Kita pergi buat sporemo buat tu naik start. Lepas ni turun pula, ya gitulah. Sebab tu kita mohon fak-fak kita tu pakat share banyak, insya-Allah. Lepas tu pakat komen belakang, tulis. Assalamualaikum, apakah cara nak hafal Al-Quran dengan lancar? Nak hafal Quran dah, orang memang orang yang dapat hafal Quran, dah baca Quran ni, mana orang tu orang terpilih. Kerana Quran ni orang panggil, dia hidup je siapa jadi mulia orang tu. So hasbuk syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka bulan Ramadan, bulan diturun Quran. Jadi sebab Ramadan tu turun Quran di bulan tu, maka jadi bulan yang paling mulia. Dan Quran turun malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan. Lepas tu pula Jibril bawa turun Quran kepada Nabi, maka Jibril jadi mulia. Dan Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad jadi Nabi yang paling mulia. Dan Quran turun kepada umat Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, maka jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, semua kamu jadi mulia kita. Alhamdulillah. Lepas tu cara mana untuk kita nak baca Quran, nak hafal Quran mudah ingat? Pertamanya iaitu kita kena banyak baca Al-Quranul Karim. Kita kena banyak baca Quran. Tuhan sebut faqra'u ma tayassaru minhu, suruh baca Quran. Dan Tuhan sebut innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang baca Quran, wa aqamus salah, mereka sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Tuhan ayat orang baca Quran dan orang sembahyang, orang infak, maka Tuhan akan memberi balasan yang besar kepada dia dan beri kesenangan dia, dan balasan di akhirat pula. Jadi sebab tu pertama sekali kena banyak baca Al-Quran Karim. Dan pahala baca Quran banyaklah, satu haraf boleh 10. Man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah. Boleh satu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. So hasanah boleh 10. Boleh 10.
wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi kata aku tak ada kata alif lam mim harfun, walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya kita baca alif lam mim boleh 30. Sebab tu pertama sekalinya kena banyak baca Quran. Yang keduanya kena jauh daripada maksiat. Hak ni hak cerak lalu dah dah. Kena jauh daripada maksiat. Nah. Kena jauh pada maksiat. Kalaulah kita jauh pada maksiat, insya-Allah Tuhan akan mudahkan kita baca, mudahkan ingat. Dan hati kita cerah. Dan sentiasa kita zikrillah, ingat pada Allah. Payah Quran ni bukan semua tu hawi pada orang Quran dah. Bukan semua tu hawi orang semua ingat dah ahli. Sebab tu cara untuk nak mudah hafal Quran tu, nah, maknanya kita kena jauh kepada maksiat. Yang ada maksiat insya-Allah mudah ingat saja. Quran ni nur. Wa nurullah la yuhda li'asin, disebut Imam Syafi'i ke. Dia pergi mengadu, syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pergi mengadu kepada waqi', tok guru aku su'a hifzi. Nah, maknanya ingatan aku ni berat, teruk. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tok guru dia suruh tinggal maksiat. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dia cerita bahawa ilmu tu nur. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan ilmu nur tu tidak di hadiah, tidak diberi kepada orang berdosa. Sebab tu nah, kena banyakkan baca Quran dan banyakkan apa ni jauh pada maksiat, lepas tu banyakkan doa minta Tuhan lah. Bila kita baca Quran kita ingat banyak, kita masuk dalam ayat Tuhan sebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan turunkan az-zikra, Tuhan kata zikir. Ya Quran nama zikir sebab kena baca semua kan. Nah, wa inna lahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga. Mana kita ni Tuhan pilih kita yang ni jadi sebab kita jaga Quran. Sebab tu bulan puasa ni kena baca Quran. Imam Syafi'i baca Quran bulan puasa 60 kali khatam. Maknanya setiap hari 2 kali habis. Nah, kalau kita habis sekali itu pemuja insya-Allah. Kalau 2 kali alhamdulillah 15 hari sekali. Kalau 3 kalau 10 hari sekali itu alhamdulillah. Kena banyak baca Quran dah insya-Allah. Tu. Saya mohon pakat-pakat share insya-Allah. Masih dalam 80 orang, masih sikit lagi. Banyak lagi orang nak dengar tapi dengan sebab pet tu kena pitkan dah, kena sekat, kena gapo saat ni dia tak naik. Kadang-kadang mari naik banyak, kadang-kadang tak. Sebab tu kita bila kita komen, bila kita tulis insya-Allah dia akan sapa pada orang lain. Kun awam purang hukum pit mai ta pitจะผิดมากไหม Nah, orang awam ni boleh kedak kecek hukum. Allah Subhanahu wa taala firman wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu langgar, jangan kamu lampau bagi kamu tak ada ilmu. Kalau kita tak reti tak boleh kita kecek hukum apa, jangan duk kecek. Tapi kita kena tanya kita tak tahu. Tuhan sebut fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya orang pandai jika kamu tak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama dengan orang tanya, orang tahu dengan orang tak tahu? Sebab tu kita bila kita tak tahu jangan duk kecek. Tuhan sebut innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara mata, wal fuad akal fikiran hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya kita. Akhirat syak duk kecek apa kita tak reti. Bila tak reti kita jangan duk kecek, kita kena tanya orang sahaja. Dah. Salam abaya sab wa kun surat tani long patani kosa jamuk dai kiwan krab. Orang surat. Surat ni lebih dah lah kalau kira gak mari tani banyak ratus kilo dah. Jadi syarat hak nak boleh kita kosa ni Tuhan sebut idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Hak Tuhan sebut iaitu apabila kamu musafir saat ni maka tidak menjadi kesepitan lah untuk kamu nak kosa semaya. Nak
Syarat dia nak kosa kena musafir. Musafir saat ni iaitu syarat nak dikira kata kita musafir. Hak boleh kosa ni iaitu kena sapa paling kurang 82 kilo. Dah itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki 80 ne, mazhab Hanafi 90 ne. Itu lebih kurang. Maka apabila lebih daripada 82 boleh kita kosa. Lepas tu kita nak kosa saat ni tu syarat kena tubik luar daripada kawasan rumah kita atau kampung kita. Tubik daripada kawasan kampung kita maka boleh kosa, tapi syarat tubik sebelum masuk waktu. Kalaulah masuk waktu dah kita tubik pergi masuk waktu zuhur dah, maka tak boleh kosa. Dah, kita kena semaya tamam sebab semaya zuhur tu telah fardu di atas kita ketika kita hadar, ketika kita duduk di kampung kita. Sebab tu tak boleh. Bila lepas pada hak tu tak ada apa lah. Boleh kita kosa. Lepas tu kita mari tanding. Mari tanding saat ni tu iaitu kita boleh kosa dalam mazhab Syafi'i 20 waktu. Nah, 20 waktu saja. Dalam 4 hari lah. Nah. Tak kira hari masuk, tak kira hari tubik. Hari siapa tak kira, hari esok tu. Ada setengah atau 3 hari dah. Banyak dah lah mazhab Syafi'i panggil jangan lebih 3 hari. Dah lebih 3 hari saat itu ada jugalah. Kita tengok fatwa ulama 20 waktu pada sebab tu boleh kita kosa bila kita mari tanding hanya 20 waktu. Bila lebih kita nak duduk lebih pada tu maknanya tak boleh lah. Nah, kalau kita nak mari duduk tanding lebih dah 4 hari maka tak boleh lah. Tapi kalau kita mari duduk tanding, kita tak ada berhenti. Tak hari ni duduk tanding sehari, pergi jalan, pergi naga, boleh kosa, tak ada berhenti. Kita tak ada mukim, orang panggil. Maka dalam keadaan kosa ni tu, apa hari tak kira boleh semata. Kalau kita nak pergi negeri luar, contoh kita pergi bawa untuk besar misalnya, 10 hari, maka 10 hari boleh kita kosa. Tapi bila kita pergi sapat tepat, kita nak duduk, panggil kita mukim situ, hak tu lah kalau kita nak pergi mukim situ lebih daripada 3 hari, maka pada ketika tak boleh kita nak semaya kosa tepat kita duduk saat ni. Tapi kalau kita pergi situ kita tak ada nak duduk situ dak kali, maka nak duduk 2 hari 3 hari boleh. Itulah sahaja dah. Wallahu alam. Apakah kita sembahyang dengan cepat? Boleh ke tak kita sembahyang dengan cepat? Nah, maya dengan cepat ni iaitu kalau tak ada tamakninah, tak ada cukup syarat rukun, maka pada ketika tu tak sah. Sebab Nabi SAW ada hadis musii'us salah, orang semaya tak anda, orang semaya karut. Mari semaya Nabi kata, "Qum fasalli wa lam tusalli." Dia kata, Nabi kata, "Mung bangun. Hendaklah kamu semaya, mung tak ada semaya lagi. Siapa 3 kali kanan musii'us salah iaitu semaya cepat. Semaya tidak ada tamakninah dan Nabi suruh dia. Farka wa tatma'innu raqi'an. Suruh rokok kamu tamakninah dalam keadaan rokok tadi. Maknanya kita semaya cepat sana itu kalaulah tamakninah ke apa cukup tak ada gapo. Tapi cepat berdoa ni tu tak molek dah semaya kita saat itu iaitu semaya ni Nabi SAW sabda, "Inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikhi." Sesungguhnya lama semaya seorang kamu tu tanda kata mesra dengan agama, faham agama. Faham cepat atau kita tak faham. Sebab itulah kalau cukup rukun syarat, lepas tu pula semaya rokok atau tamakninah baca Fatihah besar ke apa tak ada apa cepat tu. Cepat siapa kata ada tamakninah baca tak jelas ke apa semua, maka pada ketika tu tak sah. Kita nak buat amal ibadat, kita nak buat amal sebab Tuhan sebut faqumu lillahi qanitin, maka hendaklah kamu diri kepada Allah ni semaya qanitin, ada khusyuk. Tuhan sebut qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang khusyuk lah semaya, orang khusyuk lah semaya. Sebab tu kena khusyuk, lah semaya saat ni tu, jangan kita semaya ikut-ikut. Assalamualaikum, adakah sah semaya jadi makmum bagi Imam Wahbi? Sah tak kita jadi makmum kepada tu Imam Wahbi? Imam orang Wahbi ni dia mengucap 25 syahadah.
Nabi SAW sabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintah serai-perai orang sana hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka itu mengucap kalimah syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka pada ketika tu red line ke panggil khidang, mana jadi orang Islam dah tu. Orang Wahabi orang Islam. Nah, dia orang Islam, ikhwanuna, saudara kita, sama-sama saudara. Cuma ada akidah hak tepat, jadi silap faham sikit lebih kurang dari situ. Maka kita duduk di belakang semaya dia tu sah, tak ada masalah ke apa. Cuma gak dalam masalah bukan Wahabi dak lah, kalau orang lain pun dalam masalah kita cacing kata dia baca tak baca bismillah contohnya, nah maka pada ketika tu kita nak turut ia tak boleh, sebabnya kerana bismillah tu satu ayat daripada surah Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Nah, bila bismillah satu ayat pada surah Fatihah, orang baca Fatihah tak cukup, kita nak turutlah, nah kita tahu semaya tak sah. Nah, tapi kalau kita tak tahu, tak apa, tak ada masalah, kita jangan nak tanya dia. Dan kita yakin kata dia baca Fatihah sempurna, maka tak ada masalah. Itulah sahaja, boleh kita semaya turut belakang dia sama orang Islam belakang tu. Tong tham yang rai puncak fitnah. Nah, akhir zaman babo. Nak walah nak ui selamat pada fitnah, iaitu kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita baca doa selepas pada tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Baca doa tu, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarr masihid dajjal. Minta jauh pada fitnah hidup, fitnah mati. Nak baca doa semua kita ni. Kita buat mudah-mudah kadang, sedangkan kita tak ada berdoa langsung. Doa ni dia boleh menolakkan bala. Tuhan sebut, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ditanya engkau wahai Nabi tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima orang berdoa pada aku. Sebab tu kita kena macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jauh pada fitnah. Di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minan nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masihid dajjal. Jauh pada fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup saat ini hidup tak ada senang. Setari itu, setari ini timbul macam-macam. Orang tuduh kita gitu gini macam-macam, tak ada senang. Fitnah mati itu mati tepat karuk, tepat apa. Oleh itu kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu pula yang kedua, kita kena jadi orang soleh, orang molek. Bila jadi orang molek, maka Tuhan jaga kita daripada fitnah. Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab. Sesungguhnya waliku, orang jurucara aku. Tuhan yang turunkan kitab, Tuhan Allah salihin, dan Tuhan akan cara orang soleh. Kena molek, tak boleh turuk. Wala anda sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda. Tuhan kata wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm. Kalau mundur turut orang Yahudi Nasara selepas sampai pada kamu saat itu wahyu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Tuhan tak akan cara dah kepada nabi. Tuhan sebut kepada nabi kita seperti juga. Kalau kita turut hak orang lain, turut orang bukan Islam, turut ni, maka pada ketika tu Tuhan tak cara kita. Bila Tuhan tak cara kita, maka kita akan kena cara diri kita. Akan difitnah timbul macam-macam lah. Sebab tu kita kena bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang bergantung dengan Tuhan kan, maka syaitan tak boleh menguasai dia. Maknanya tak boleh fitnah pada dia, dan dia berhati-hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah jika kita kenal seorang dalam Facebook, maka rasa setuju dengan dia, maka kehendak nikah dengan dia, boleh tak jika nikah seseorang melalui kenal dalam sosial? Kita saat itu bila kita
apa ni, kita disunat kita kena ingat gini, an-nikah sunnati, Nabi kata nikah tu sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maka orang hak tak ada nikah, tak suka sunnah aku, maka bukan daripada golongan aku. Dan Nabi SAW suruh kita tengok orang tino. Ada seorang, nah, mari ayat anna rajulan atan Nabi SAW, ada seorang mari jumpa Nabi, qala, dia kata zawwajtu ya Rasulullah bimra'atin min al-ansar. Aku nikah dengan seorang Ansar, orang Madinah lah. Ya Rasulullah, Nabi qala, Nabi kata anazarta ilaiha, tengok lagi. Qala la. Dia kata tak lagi. Nabi tu idhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yun al-ansari syai'a. Mungkin kita tengok semua mata orang Ansar tak ada sesuatu. Kena kita tengok dulu. Maknanya boleh kita tengok bila kita nak nikah. Sama ada kita tengok di Facebook atau kita tengok di mana. Kerana diharuskan supaya kita tengok, dibolehkan kita tengok bila kita nak nikah. Kerana dia bila kita tengok dah, kita setuju, nah, maka kita pun nak nikah lah. Cuma ya Nabi SAW apabila seorang saat ni nak nikah ni, Nabi suruh orang panggil suruh pilih agama. Sebab tu tak memadai kita nak tengok saja, kita kena tengok dulu kata dia tu sama ada dia orang agama atau tidak. Nabi tertunggahul mar'atu li arba'. Nikah kata nak kena 4 perkara. Pertama lagi ni kena kaya. Yang kedua li jamaliha kena jangok. Yang tiga li nasabiha kena keturunan. Yang tiga li diniha kena agama. Nabi tafazfar bidzatid din taribat yadak. Maka analah akau nikah ada pun ada agama, akau tak akan rugi sama sekali. Dah akan senang. Sebab tu kita kena cari ada agama. Dan di antara sifat-sifat hak orang tino, hak Tuhan, hak Nabi suruh carinya, iaitu Nabi tazawwajul wadud wal walud. Suruh cari hak lembut atau hak beranak banyak. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Maka sungguhnya aku suka gembira pada hari kiamat dengan sebab banyak umat. Sebab tu kita saat itu, kita nak nikah tu moleklah. Nikah ni sunnah. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim. Kita tak ada, kita bergantung pada Tuhan, insya-Allah. Tuhan suruh nikah kau orang tak ada bini, tak ada tok laki, suruh nikah. Kalau sesak Tuhan kayakan. Sebab itulah nikahlah. Cuma gak kena masuk mitok, kena cari kena gimin ke apa semualah. Itulah insya-Allah. Salam apa tamu warau tongแล้วได้พายลมออกมาเรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์เราสมควรกล่าวไหมครับนี่ครับya alhamdulillah ni dah kita ni ketak perut lepas tu pula kita rasa apa ni tak sihat, lepas tu pergi sihat, kita kata alhamdulillah tak apa, kita puji Tuhan. Dan apabila kita saat itu sembuh kita sembuh nyakit tu, ketak lah, susah lah, rasa sedih, sakit lah, dah tak sedap duduk, orang kata tu baik, alhamdulillah Allah mujurnya, terima kasih Tuhan, tak apa. Tuhan kata wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. Tuhan suruh puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut lain ayat lain, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun, iaitu al-hamidun, iaitu orang yang puji Tuhan. Maka kita pujilah Allah Subhanahu wa taala. Apa cak puasa qada mud dengan Syaban daimai. Cak qada puasa mud dengan Syaban, boleh puasa, boleh Syaban kita nak puasa nak qada habis. Boleh ke tak? Jawab boleh. Sebab ada hadis an Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah kata, kana yakunu alayya ayyam min syahr Ramadan. Aku ada lekat dah tak ada puasa bulan Ramadan hak tak lepas kerana uzur, haid dan sebagainya lah. Fama astata' an aqdiya illa fi Sya'ban. Dia kata maka aku tak boleh nak qada, maka malaikat boleh Sya'ban. Dia qada boleh Sya'ban ya. Wa syughli Rasulillah, dak sibukkan Rasulullah, dia kata. Sebab tu qada boleh Sya'ban boleh, tak ada masalah apa dah. Cuma semaya sunat, puasa sunat ya. Puasa sunat tamadda apa ketik lah.
lepas dan nisfu ni tidak disuruh, sebab Nabi SAW sebut izan tasafa Sya'ban, apabila lepas tengah Sya'ban fala tasumu, maka jangan puasa. Salah babo cuai sonamat tarawih ainoi wite doi. Semaya tarawih tak payah, kita semaya turut tu imeh saja. Cuma kita niat itulah usolli sunnat tarawih rakaatain lillahi taala. Aku semaya tarawih 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu dengar tu imeh. Bila tu imeh sudah amin, maka kita baca Fatihah. Kemudian kita turut tu imeh sampai 20 rakaat, 10 salat. Kemudian selepas daripada tu kita semaya witir pula. Semaya witir saat itu kita niat 2 rakaat pertama aku semaya muqaddimah witir, atau aku semaya witir pun tak apa. Kau mula-mula tapi cuma kena cukup 3 rakaat lah. Semaya 2 rakaat wi salat, kemudian semaya pula sekaat niat semaya witir juga jadi 3 rakaat. Sah dah lah tu. Kalau kita semaya seorang sepatu payah di rumah. Sholli sunat tarawih rakaatain lillahi taala. Semaya tarawih 2 rakaat kerana Allah. Baca Fatihah, baca sunat, baca semaya supaya semaya sempurna. Doa iftitah lah, Fatihah lah, baca surah lah. Nah, kemudian rokok, sujud, turun naik semula pula. Kemudian baca Fatihah, surah lah, tu lah. Dan semaya witir supaya saya dah sebut tadi lah. InsyaAllah tu kita pakatlah, kena cari komun. Lah ni tu mudah search dalam YouTube ada apa, tak ada orang tunjuk cara semaya witir, dah macam-macam. Kita pakat buat semaya witir, insya-Allah. Semaya witir ni sunat Nabi SAW. Semaya apa ni orang panggil semaya tarawih ni, Allah pahala besar. Nabi SAW sebut man qama Ramadan, siapa semaya qiyam Ramadan, semaya tarawih lah. Nah, imanan, kerana beriman kepada Allah, wahtisaban, kerana ikhlas kerana Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa telah lepas. Dan kita semaya ni disunatkan, kita semaya siapa tu imam sudah digalakkanlah tu, sebab Nabi SAW sebut man sallama al-imam hatta yansarifa. Nah, siapa yang semaya sekali ngetuk imam sehingga siapa sudah, kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya supaya semaya sepanjang malam. Nah, Allah semaya witir lebih Allah banyak. Nabi SAW sebut, dan Abu Hurairah dah sebut, awsani khalili bi thalath. Nabi pesan dia 3 perkara. An asuma salasata ayyam min kulli syahr, bahawa aku puasa 3 hari sebulan. Wa an usalli rakaati duha, dan aku semaya duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, dan bahawa aku witir sebelum aku tidur. Tu di antaranya dah. Adakah harus membayar hutang dalam masjid? Boleh ke tak kita bayar hutang dalam masjid? Hak tak boleh dia kita jual beli dalam masjid. Nah, dalam masjid ni iaitu tak boleh kita jual beli. Adapun kita bayar ni, bayar hutang ni, bayar dalam masjid, dan hati saya nak tengoklah. Saya tu tak pasti hak ni malah nak suka, moga kita dah ingat kan. Jadi bayar hutang ni, bayar dalam masjid. Tu bayar luar lah. Bayar hutang ni boleh pahala, bayar hutang ni. Bayar hutang ni. Allah Subhanahu wa taala firman, falyu'addil ladzi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah. Maka naklah bayar orang amanah pada dia. Sebab tu kita bayar hutang. Cuma dalam masjid ni saya nanti nak tengok semula insya-Allah. Malah terima kasih. Tanya nanti kita nak tengok. Malah nak skor panggil skor tak boleh. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zon tu tak boleh mengkayakan kita pada hak benar. Jadi kita nak tengok dulu. Baru ni mau tanya anak khamah. Nah, khamah ni iaitu ada dia tanya ni iaitu tengok hak boleh puasa ke? Hak ni kalau kita serok lepala tu baik, maka kita telah tu batal. Kena cuek lah. Dan kita serok daripada tubuh kita itu baik luar ni krok-krok tu, kita cuek tak ada apa masalah. Tapi kalau dia tubik sendiri mai duk sebab batuk kat terteleng tak sengaja, maka tak apa. Kalau tubik sendiri. Tu hak dia mau tanya ni, saya rojoklah kita. Gitulah lebih kurang. ตั้งชื่อในนาม99เป็นชื่อลูกชายได้ไหมได้อัลลอฮ์อัฟฎอลุลอัสมาada sebut semulia-mulia nama Abdullah bin Rahman. Abdullah bin Rahman
Sebab tu Tuhan ke bila kita nak berdoa, Tuhan suruh berdoa dengan nama Allah dan Rahman. Qul Allah wa Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Nah, jadi kita tak nama molek, tak nama Tuhan ni molek. Cuma bila kita nak tak nama, ambil nama Tuhan tak nama, kena bubuh abdu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Fattah, Abdul Khafid, Abdul Rafi', nah, Abdul Bar, nah, misalnya Abdul Haq, Abdul Qahhar, Abdul Wahhab. Boleh kena bubuh abdu dah bila nak tak ambil nama Allah, mau tak nama anak kita, maka kena bubuh abdu. Apakah hukum main kita? Main kita apakah hukum? Ini khilaf ulama. Khilaf ulama. Piando kita khilaf ulama. Benar yang ittifaq ulama kata boleh, iaitu duf. Kita duk tu boleh. Kerana Nabi SAW suruh gendai ke, suruh badu dengan duf ketika nak orang panggil walimah, nak duit nikah ke apa semua saat itu. Sebab tu boleh tu. Cuma kita ni khilaf ulama. Syekh Yusuf Al-Qardawi dia kata harus dengan syarat isi yang lagu saat itu, isi saat ini isi yang manfaat, isi yang tidak fitnah, itu saja. Cuma kita kena wayak, kena ingat sini kata jenis main ni, hiburan ni yang melalaikan. Kalau banyak saat ini tak boleh. Sebab Tuhan sebut walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang berimej tu iaitu orang hak tak main benda-benda wakwi dia saat itu. Nah, wakwi galik, wak gapo, dia berpaling, dia tak suka benda tu. Sebab tu orang berimej sebenarnya tak main benda tu. Cuma kita kata untuk orang muda contohnya dia membuat naksib, buat gapo tu, ulama menghukumkan boleh. Saah-saah lah ni tu kerana akhafud dararain bagi hak paling ringan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak buat tang liat, dia boleh buka gapo saja dengar lagu sia, lagu tu, lagu rock, lagu gapo. Maka orang-orang muda kaya suka dengan lagu. Dan lagu ni fitrah. Dalam tubuh kita ada fitrah, ada perasaan nak denyuk bila dengar semua kan. Maknanya ada dalam tubuh kita muzik saat itu. Sebab tu ulama mengharuskan. Tu. Jadi saya duk oyak hukum ni, saya tak dengar pun. Tapi nak oyak kata ada ulama yang mengatakan boleh. Dengan syarat isi saat ni. Dengan kena isi itu isi molek. Kalau isi jahat, isi tak molek, maka haram lah situ. Assalamualaikum, maaf bapa, saya nak tanya soalan dulu, iaitu jari manakah yang harus pakai cicing dan jari manakah yang dilarang? Pakai cicing ni iaitu jari anak keliking ni, hak sunat. Hak sunatnya pakai sini. Jari keliking ni sini. Dan mata ni Nabi pakai yang paling dek dalam. Dan kita pakai paling luar apa tak apa, ya harus ya pakai jari keliking dan sunat jari ni. Dan jari ni kita pakai boleh tak harus. Dah pakai dua contoh itu makruh, 3 tu makruh. Itu saja dah. Tentang masalah pakai cicing. Wallahu alam. Assalamualaikum salam. Robokun unai sing tirau dai rumah jak tok kru dai mai. Kita royak barang yang kita dengar daripada tok guru boleh ke tak? Kita kena tengoklah, nak royak kau orang boleh, tapi kena benda yang tok guru royak saat ni tu, benda yang memang kita yakin kata memang benda tu kena sungguh. Kerana bukan semua, kadang-kadang tak kena pun ada. Sebab tu kita saat ni tu kena ingatlah lebih kurang. Kita nak menyampaikan tu molek menyampaikan. Orang kemoja hari tepat kita adakah boleh baca ketubah Jumaat? Orang kemoja mari tempat kita, boleh tak baca ketubah? Boleh ya, baca siapa-siapa baca ketubah ni, tak ada masalah ke apa. Tak syarat kata mesti mustautin ke. Cuma ke orang nak baca ketubah saat ni tu kena jangan cukup orang dia orang musafir. Sebab saya dah ketubah rata-rata juga. Boleh. Kita ni bukan orang mukim, bukan mustautin, tapi kita hidup ketubah kota ni ikut menara misal, maka boleh kita ketubah saat ni ya, tak ada masalah. Cuma ke jangan kita jadi orang yang ke-40 lah. Kerana syarat nak sah Jumaat 40 mustautinin,
kena mustautin. Kita ni orang luar, nah bukan orang mustautin, maka pada ketika tu tak boleh lah. Nah sebab tu kita hari tu bila rema lebih dah tak ada apa lah kita ginya. Kita tak ada mustautin, kita bukan mukim pun. Kita gi kita ketebah. Tak ada apa dan kita kena lebih peluang panggil. Rininya ketebah ni besar benar dah. Ketebah ni besar sebab tu mau cerita okey. Nah, Cina dulu dia kata kalau ada member sejik ni maka nak pergi dunia dalam masa seminggu. Maknanya kerana boleh sapa semua. Kita ininya supaya kita bukan mengajar masjid. Orang tak hanya tapi ketepah semua kena dengar belaka. Tak kira orang dapat orang gapo semua kena ada belaka. Sebab tu ketepah ni tempat Islam sang orang sungguh buat orang sungguhnya. Nah, tu hari ni kita kena cari jalan. We orang situ pakak ketepah, orang pandai pakak pilih ketepah. Dah ketepah sana ni kita kena ketepah daripada diri. Kena orang hak sungguh. Kena orang sungguh bukan bagi nak baca saja. Orang yang warok sungguh, orang tu baik pada perasaan sungguh. Beliau nak nasihat. Nak nasihat kau orang, tebah ni nasihat kau orang. Bila nasihat kau orang, maka kena tubik daripada diri dia sungguh. Weda tuatun hak dia, maka pada ketika tu bila tubik dari diri dia, makna kata dia sapa sungguh pada orang. Alhamdulillah. Doa tipin ayat Quran cak tong an bismillah kon tukrang pai replau kah. Bismillah saat ni tu sunat kita baca dia apabila kita nak baca Quran. Baca Quran ni pertamanya fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita baca Quran disunat kita isti'az iaitu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan disunatkan kita bismillah. Bismillah ni ada setiap awal surah dalam Quran. Sebab tu kalau kita nak baca doa-doa tak ada baca tu tak apa, tak ada masalah. Kita baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarr muqamah. Tak ada bismillah pun tak apa. Kerana dia doa ni kita baca selepas daripada kita baca. Kerana dalam doa saat ni tu disunat kita kena baca mula-mula puji Tuhan dulu. Bismillah, lepas tu puji Tuhan, lepas tu pula alhamdulillah rabbil alamin. Cuma ada doa apa doa nak naik kereta je subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna, kalau kita baca bismillah boleh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi, ada baca gitu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tu boleh, tak baca pun tak apa. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Kita suruh budak pungut khairat masjid dan kita ambil duit khairat itu beri kepada budak itu sebagai upah, adakah boleh? Dan duit orang khairat itu adakah jadi jariah? Kita suruh budak kutip, maka kita puri kepada budak tu. Ya orang panggil kita upah dia lah, upah tolong dia kutip, maka kita upah dia kerja. Bila dia kerja tak apa. Cuma kena bil ma'ruf orang panggil. Kena bil ma'ruf benda hak maksum jelah. Jangan melampau, jangan lebih lah. Bahkan kita kena cuma lah lebih kurang kerana duit tu khairat. Dan duit hak kita ambil upah tu masuk dalam jariah orang pada masjid. Kerana kalau tak ada dia supaya kita buat masjid itu upah orang ikut pasir, ikut apa sebab tu juga buat puluk, buat duri, kena ambuh minyak kereta pergi madah ke apa semua. Maka pada ketika tu duit tu boleh kita guna untuk masalah masjid juga. Dan orang tu masuk dalam hadis supaya orang bina boleh pahala supaya Nabi SAW sebelum membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Tuhan bina rumah dalam syurga untuk dia orang bina. Dia masuk di antara orang yang membina dah. Cuma kita hanya boleh gak tak sah dak ambil dah duit masjid ni. Kita biarkan jadi khairat sungguh-sungguh. Biarkan kita jadi kebajikan kepada orang hak niat saat ni. Walaupun jadi kebaikan dah kita nak jadi jariah. Apa boleh jadi jariah? Ya jariah ni orang panggil ya hak sedekahun jariah hak yang berkekal lah. Tapi secara umumnya jadi jariah lah. Jadi jariah lah kerana termasuk juga untuk masjid tu dah kan. Maka bila dia buat masjid ni juga, maka dengan sebab duit hak ia sedekah saat ni, orang buat masjid patutlah juga. Nak boleh duit kena upah orang tu, upah orang ni supaya nak boleh masjid. Maka hak tu sepatutlah ya. Jadi orang yang apa ni jadi jariah sepatu. Insya-Allah.
ว่าบ่ถ้าเราละหมาดวิเตรหลังละหมาดตะเราะเวห์แล้วหลังเที่ยงคืนเราจะละหมาดตะฮัจญุดและละหมาดวิเตรอีกครั้งได้ไหมครับAbah? Kita semaya tarawih, lepas tu semaya witir. Bangun lep malam tahajud semaya witir pula. Tidak dah. Semaya witir tidak kena dah. Tak kena semaya dah kerana witir tu sekali sahaja. Di waktu malam sekali sahaja dan kita bangun semaya tahajud boleh. Tidak ada masalah. Bangun semaya tahajud sebab tahajud ni dia lepas dah kita tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kena daripada malam. Kena lepas pada kita tidur. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Jadi Tuhan tu semaya tahajud bangun malam Tuhan tahu ke. Sebab tu kita bangun semaya tahajud sajalah malam tu. Selama lama tarawih 8 rakaat dah mai. Boleh ke tak kita semaya tarawih rakaat 8 rakaat? Adalah ada yang mengatakan 8 rakaat, tapi semua as-salafus salih, para as-salafus salih. Kerana semaya tarawih ni tidak ada yang nas yang menentukan kata beberapa rakaat, tapi kita yakin bahawa apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar semaya 20. Memang benda ni tu kalau dia tak tahu kaum langsung mungkin dia tak buat. Dan sebab tu kita tahu Sayyidina Umar ni sahabat ni orang panggil orang siqah paling dipercayai. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Orang telah redha dah. Tuhan redha belaka dah mereka tu. Kalau kita tak percaya apa lagi, maka Sayyidina Umar buat 20. Dan boleh hadis Nabi pun dia tahulah setara mana. Maka bila Sayyidina Umar buat 20, itulah jumhur ulama ummah. Kebanyakan ulama ummah tu belaka, Mekah sendiri, Madinah sendiri. Tapi adakah boleh semaya 8? Boleh, ada apa? Nak semaya 8? Kalau semaya lepas pada semaya Isya panggil solat al-qiyamul lail atau qiyam Ramadan. Nabi SAW sabda man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang bangun orang yang bangun qiyam iaitu semaya malam Ramadan, dia apa dosanya telah lepas. Cuma enggak kurang afdal, kurang moleklah. Sebab dalam kaedah usul fiqh sebutkan maka na aktsaru fa'lan kana aktsaru fadla. Maka na aktsaru fa'lan kana aktsaru fadla. Orang semaya sikit boleh balas sikit, masih banyak boleh banyak. Bahkan kita digalakkan supaya kita semaya sehingga takmir selesai, takmir sudah. Nabi SAW sudah. Nabi kata man sallama al-imam hatta yansarifa. Orang semaya bersama dengan imam sehingga selesai, takmir sudah. Kutiba lahu qiyamul lailah, dituliskan baginya supaya dengan semaya sepanjang satu malam. Itulah saja. Allah tadabur kan nama tak erti Bapa cuai atibai baka niนึงครับ Baqa artinya sifat al-baqa. Baqa arti kekal. Apa arti kekal? Tuhan sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. Semua benda binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekalnya itu zat Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal binasa belaka. Tuhan ni kekal. Dan Tuhan sedia huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan yang awal, dia tidak ada permulaan baginya. Tuhan ada sedia kala. Dan Tuhan kekal. Tu makna kekal. Dan makna baqa. Sebab tu kita wajib i'tiqad bahawa Allah Taala kekal. Itulah sahaja. Assalamualaikum Abah. Apakah hukum malah bekerja? Lepas tu suka meminta ke orang. Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan suruh kerja ni, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-darul akhirah. Suruh kita cari. Dan kita tengok banyak kan Tuhan sebut wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada di antara para orang Islam saat itu hak pakak dia cari rezeki situ sini. Tuhan suruh kerja.
Dan Tuhan sebut, fa idza qudiyatis salah, apabila sudah semaya jemaah, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka hendaklah kamu cari. Nah, fantashiru fil ard, lakat tabur di muka bumi cari rezeki. Lepas tu minta rezeki pada Allah, wazkurullah, jangan lupa Tuhan. Suruh kita kerja. Dah. Tu suruh kerja. Dalam Islam ni kena kerja. Kerja ni boleh pahala. Boleh pahala kita kerja. Nah. Sebab Tuhan sebut wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Cari bagai hak Tuhan wi kita jadi akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa habuai kita dunia. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat rusak di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Tuhan tak suka orang merosakkan di muka bumi. Sebab tu dan orang duk minta korang itu kau sesak. Orang duk minta korang akan kau sesak. Sebab Nabi SAW sudah mana qasa malu 'abdin min sadaqah, tak kurang harta seorang dari kerana sedekah. Wala zulima 'abdun, tidak dizalim seorang hamba, illa zadahullahu 'izza, orang kena zalim tu akan tambah mulia kepada dia. Wala fataha 'abdun bab masalah, tidak buka seorang hamba pintu minta, illa fatahallahu alaihi bab faqr, malaikat Tuhan buka di atas dia pintu sesak. Sebab tu jangan duk jadi minta hak orang. Nabi SAW sudah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Hendaklah kamu tahu bahawa kemuliaan orang mukmin itu di malam, wa izzahu, dan kemuliaan dia, kehebatan dia, istighna'u 'anil nas, iaitu dia tak minta hak orang, dia terkaya pada orang. Sebab tu kita tak boleh nak minta hak orang. Roposo amnam ton yendai mai babo, kita puasa kita mani selepas asar jatuhnya, maka itu makruh. Kerana kita puasa ni iaitu kita nak imsak anil muftirat, kita nak menahankan daripada perkara batal, minal akli wasyurbi, pada makan dan minum. Dan nak kita lapar, lepas tu pula nak kita saat ni tu, bila kita lapar agak, maka kita akan rasa nikmat hak Tuhan wi tekah kita tak ada lapar dan sebagainya. Jadi nak kita letih, nak gapo, nak kita sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nak kita sabar, nak kita gapo kah? Sebab itulah boleh pahala banyak tu. Kita jangan hidup maning lah lepas tu makruh. Itu sahaja. Gapo ni hadah iya cuci si gapo, tak ada ni gula kopi, tulis gapo-gapo tulis bahasa Rumi, bahasa gapo pun tak apa tu. Gula kopi ni tak erti ni, nak baca nama tanya ni tak faham tak faham tulis bahasa Sia berapa kita terjemahkan. Assalamualaikum Abah, sembahyang hajat buat macam mana memberi jadi afdal? Kita semaya hajat, ada sebutlah hadis bahawa apabila kita ada hajat maka kita semaya 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. Maka kita semaya hajat nawi afdal bila hak paling molek sekalinya, iaitu kita bangun semaya hajat tengah malam. Sebab Nabi SAW sabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Kita Tuhan turun masuk, Tuhan buka pintu nak terima doa-doa. Doa-doa di apabila selepas 2/4 malam, maknanya pukul 1:30 tu sampai subuh. Fayaqul, maka Tuhan kata, may yad'uni, siapa minta kepada aku doa, fa astajibalah, aku terima. Wa may yas'aluni, siapa minta, fa u'tiyah, aku memberi. Wa may yastaghfiruni, siapa minta ampun, fa aghfirlah, maka aku ampun. Itu saja. InsyaAllah. Bangun tengah malam itu molek. Sebab apa? Nabi SAW sebut, wasalli bin laisi wan nasu niyam. Anak semaya malam sedang orang ramai pakat tidur, maka kita ambil peluang semaya piatu, itu lebih baik. Boleh selamat ni Pak Khabar Ustaz tu. Assalamualaikum, selamat malam doktor, minta tolong jelas hukum apa hukum pelajar berjangok bubuh di muka berlebih-lebihan.
hingga jadi putih lebih-lebih pada hari itu musyahadah di hadapan orang ramai. Nah, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yadribna bikumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Hendaklah kamu pakai labuh bikumurihinna, pakai labuh. Wal yadribna bikumurihinna ala juyubihin, di atas dada belakang turunlah. Wala yubdina zinatahunna, dan tak boleh tunjuk hiasan kita. Illa ma apa ni nah illa li bu'ulatihin. Tuhan sebut kullil mu'minat, katakanlah kepada orang perempuan beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, hendaklah mereka itu saat itu tunduk, jangan tengok kepada orang jatuh. Nah, wa yahfazna furujahunna, dan jaga kehormatan dia, kiat dia, seolah dia sebagai orang tina nak jaga, kecek dia kena jaga, aurah dia kena jaga, tubuh dia kena jaga, semua kena jaga. Wala yubdina zinatahunna, tak boleh tunjuk hiasan, illa ma dhahara minha, melainkan bagi hak zahir, iaitu muka. Hak boleh, atau tangan. Apabila muka boleh, no ya, apabila muka boleh, dalam mazhab yang mengatakan muka boleh, maka hak kata muka tak boleh saat itu tak nak kecek apa nak kata. Hak kata muka boleh saat itu kita jangan untuk kita laki kita tak ada masalah, tapi kita jangan untuk orang hari terima syahadah contohnya pergi make up upah orang bayar 800 sekali nak make up, maka hak ni boleh ke tak boleh? Saya tengok oleh fatwa Ahmad Amin Lujnah Darul Ifta Mesir yang mengatakan bahawa bubuh di atas mazhab yang mengatakan muka boleh, bubuh nipis-nipis sekadar untuk jangan licin saja, dah bukan kata bubuh warna bubuh merah kuning apa semua, maka sekadar jadi cuci licin saja, maka itu harus, dia kata harus di atas kaul yang mengatakan muka boleh. Tapi kalau kita conteng situ conteng sini, maka haram itu, tak boleh. Nah, di bubuh conteng itu nampak banyak benar lah, supaya orang nikah maka haram. Dia mau tak kira apa dah haram, tapi haram tu. Tapi nak ayat kata ulama hukum lah tu. Ulama hukumnya haram tu. Nah. Tu. So situ. Dan apa hukum pukul gambar bercapur laki dan wanita? Terima kasih. Pukul gambar capur jatah tino gapo semua. Apa hukum ikhtilat bercapur jatah tino? Nah, tu hasbu kullil mu'minin, katakanlah pada orang lelaki yaghuddu min absarihim, suruh tunduk. Tak sewi tengok, tak kena capur kau teruk lagi. Wa yahfazu furujahum, dan kena jaga kehormatan. Dzalik wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu lebih apa ni, lebih tunjuk juruh molek. Sesungguhnya Tuhan tahu apa mereka itu buat. Kullil mu'minat yaghdudna min absarihin, bila tengok tu pun tak boleh, maka hidup capur kau teruk lagi lah. Nah, kau duk capur ikhtilat apa semua, maka itu tak boleh. Hukumnya haram. Lepas tu dia mau duk buat tu haram. Itu ayat hukum. Wallahu alam. Apa tamu ar-rasamak Al-Quran tuaan nai terosap leo wala rojapin capet tong minam lamat mai. Kena ingat bahawa ulama fatwa bahawa kita baca Quran dalam terosap tidak kena ambil wudu, sebab hak kena ambil wudu tu mushaf Quran hak di mushaf, maka hak tu hak di mushaf ni al-maktub baina daffatayh, iaitu hak tulis di antara dua kulit Quran hak ada pagi ada beli tu. Sebab tarikh Quran itu ialah kalamullah, kata-kata Tuhan al-munazzal, hak diturun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun di atas Nabi, al-mu'jiz hak jadi mukjizat, al-manqul bitawatur hak dinakal dengan mutawatir, al-mabdu' bi suratil Fatihah hak mula surah Fatihah, al-maktum bi suratin Nas hak disudah dengan surah Nas, al-maktub bil masahif hak ditulis di mushaf, al-muta'abbad bi tilawati hak diibadatkan dengan
baca. Sebab tu hak ni bukan mushaf. Sebab tu ulama menghukum kita baca teks, kita klik, tarik gapo semua sat ni luen tu tak apa. Tepuh tu pun dikirakan tak apa. Dan sebab tu baca Quran dalam app tak ada apa. Cuma saya tak baca. Saya baca dalam mushaf, saya buat Quran. Gimana-mana pun kita baca Quran. Karena kita ada ingat kata kita nak ada wuduk, tak ada wuduk pun cari Quran ada mana. Karena kita boleh pegang Quran. Tu lebih molek situ. Salam apa ni korani sami waku tinggal tolak mengcit tolakแล้วหมายความยังไงแล้วมีโอกาสคืนดีไหม Tolak ni Allah Subhanahu wa taala firman at-talaqu marratan. Tolak ni ada 2 kali hok boleh rojak. Fa imsak bi ma'ruf, kita rojak klik molek tak apa, au tasrim bi ihsan, tak lepas langsung. Boleh. Bila tolak ada 2 kali saja. Tapi tolak 3 Tuhan sebut fa in talaqaha, kalau tolak dia pula kali 3, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Maka dia tak boleh rojak, tak boleh kelek lagi dengan tok laki dia saat itu. Hatta tankiha zawjan ghairah, kena nikah orang lain dulu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Maka bila dia tolak pula tok laki hak baru tolak, nikah semula. Apa dah habis dah nikah semula, maka hak tu boleh klik semula pula lah. Kalau orang tolak 3 nikah orang lain dulu, lepas tu baru boleh nikah kita. Dengan syarat habis dah. Pas tolak 3 ni 3 sekaligus jatuh ke tak? Jawabnya jatuh tolak 3 sekaligus jatuh 3. Ijma' ulama. Tolak 4 jatuh 3. Tolak 7 jatuh 3. Hak 4 lagi saat ni tu ada saat ni tu karut. Tu nak ayat Sayyidina Umar kata ada ni mana seteru panggil karut lah. Nak kalau molek dak Tuhan sebut batis au tasrim bi ihsan. Dia tak ada buat molek dah tu. 7 jatuh apa? Jatuh 3. Bila jatuh 3, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tak boleh kelek dah lah. Sehingga dia kena nikah dengan orang lain dulu, habis iddah dengan tok laki dia pertama, kemudian dia pergi nikah orang lain habis iddah, baru boleh klik nikah dengan suami pertama. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Baru boleh klik semula. Assalamualaikum. Situ. Waalaikumsalam. Apa? Bapa selepas sembahyang tarawih kita sembahyang witir, adakah kita perlu sembahyang witir lagi selepas sembahyang tahajud? Jawabnya tak kena sembahyang witir dah. Kerana sembahyang witir sekali ya. Awsani khalili bi thalath, di antaranya an utira qabla an anam, bahawa aku sembahyang witir sebelum tidur sekali tu ya. Atau kita bangun, yang afdal kita sembahyang witir selepas daripada kita sembahyang tahajud. Hak molek sekali tu witir InsyaAllah bakat cek lagi InsyaAllah Sami peraya talakkan sami mai dai hai nafkah yang ni dai remai peraya sama tuang ke dai mai. Dan nafkah ni itu wajib di atas suami. Sebab hidup di antara suami yang bi'iwat, kena bayar panggil. Allah Subhanahu wa taala firman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di atas pok hak dilahirkan anak baginya kena wi pakai dan rezeki makan dengan maksum bil ma'ruf, dengan maksum, dengan sesuai. Wajib kena wi. Dan ada Hindun bin Utbah riwayat Nabi SAW anna Aba Sufyan, tu laki dia Sufyan, dia kata rajulun syahih kedekut laisa yu'ti ma yakfini wa waladah. Ya wi bagi tak cukup kepada aku dan anak, illa ma akhudhu minhu sirra, malaikat bagi aku ambil cara yang tak tahu. Qala Nabi kata khuzih bil ma'ruf, ambil dengan malak. Maka pada ketika tu mana kata wajib di atas suami kena sara. Lepas tu tok laki dia tak ada sara, lepas tu kita tuang boleh ke tak? Jawabnya hal lepas tu lepas dah. Dia tak ada kena bayar, tak ada dain, tak ada hutang. Malaikat dalam 2 korang ni hak jadi hutang. Pertamanya dia janji dengan kita. Bila janji dengan kita kata kena bayar sebulan nak punya tu, maka jadi hutang dia tak bayar. Yang kedua hak jadi hutangnya iaitu apabila dia saat ni tu apabila kita pergi mengadu pada qadi.
Bila qadi menghukumkan kata kena 3,000 sebulan, mula pada bulan tu siapa bila-bila wajib dia kena bayar hutang, dan wajib dia kena nafkah dia tak bayar, maka jadi hutang. Lepas tu bini kalau nak apa nak tak ada apa. Situ ya. Kalau kita datang, bolehkah kita hafal surah dalam Al-Quran kerana peperiksaan? Ulama-ulama mutakaddimin, ulama-ulama dulu lah kitab-kitab fiqh sebut bahawa orang haid ni tak boleh baca Quran. Orang haid supaya orang berjunub lah. Tapi kitab-kitab fiqh al-mutaakhirin, ulama ke belakangnya saat ni tu mengatakan kita baca orang haid, orang nifas, orang haid ni kalau dia hafazatul Quran, dia hafal Quran, dia takut terlupa, maka boleh dia baca Quran. Yang keduanya, 3-4 masa gitulah. Yang keduanya iaitu dia niat zikir, boleh baca Quran. Yang tiganya iaitu kerana nak mengajar, boleh baca Quran. 4 perkara semua. Dan yang kelimanya itu yang mengaji, boleh juga baca Quran walaupun haid. Itu sahaja ulama di antaranya sebutlah kita al-fiqh syafi'i al-mu'tabad fil fiqh syafi'i al-fiqh al-manhaji, dan ulama-ulama lain saya dah bacalah. Tapi nak ayat tak asalnya tak boleh, tapi ada 4 perkara hak boleh, iaitu orang nak tadarus Quran sebab dia orang hafal Quran, maka takut terlupa tak baca, maka orang tu dibolehkan. Yang keduanya iaitu orang baca dia niat zikir, maka boleh. Yang tiganya dia nak mengajar, maka boleh. Yang keempatnya iaitu dia nak mengaji, maka boleh. Maknanya nak periksa boleh. Salam Bapa Nara mengucap terima kasih. Bapa Tan Namuk Okto Namat Rau Kelundai Mai. Namuk ni kalau tubik luar dah. Kita nak ambil talih dah. Hak duk le mulut tak apa, duk le hidung serok gunung tak masalah, hak tu nak buat lah mana. Kalau boleh cuek. Tak boleh cuek kau nak buat lah mana lagi. Dia campin orang bagi nak buat talih apa dah. Ada apa hak tubik luar kita telak, maka tu batal. Kerana dia tubik luar ni tu dia tidak, dia jadi ajnabi, dia jadi asing dah. Maka kita ambil insya-Allah kita makan benda lain. Maka dalam semaya panggil mimamani'us salah, di antara perkara yang menghalangkan semaya itu al-akl wasyurb, itu makan dan minum. Tak boleh kalau tubik luarnya. Kita nampak tahid cicak di kaki imam, bagaimana kita hendak buat? Bila kita nampak tu imam tu batas semaya, maka wajib kita kena mufaraqah. Kalau kita tak mufaraqah, batas semaya kita. Kerana kita turut orang tak semaya, atau kita turut orang semaya tak sah, batas semaya kita. Tapi kalau kita tak tahu tu imam siapa sudah, kita wisalah, ya berwisalah tengok ada cicak, kita tak ada kena i'adah, sebab kita semaya muktamilah al-arkan, cukup rukun syarat. Dan tu imam kena i'adah semaya semula, kita tak kena. Kerana kita tak tahu. Kerana kita tak tahu. Lah tu. Bapa saya nak tahu cara sembahyang hajat dari niat hingga salam. Terima kasih. Iaitu sembahyang hajat ni, kita niat usalli sunnatul hajah. Aku sahaja kena sembahyang sunat hajat rakaatain 2 rakaat lillahi ta'ala kerana Allah. Takbir Allahu Akbar. Sudah takbir baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kama dia baca Fatihah, kama dia baca kuliah, kama dia rokok Allahu Akbar, kama dia kita naik rokok tidak sujud supaya sembahyang biasa itulah. Naik rakaat yang kedua baca Fatihah, baca qul huwallahu, rokok sujud. Itu sahaja. Kama dia wisalah tetap doa bagi kita nak, insya-Allah Tuhan akan terima insya-Allah. Raulaman sahnai Raulaman sahmai imam an surah unjub. Raulaman sahmai imam an surau un jub ti surau un. Mana ni tak faham. Raulama sahmai imam an surau un jub ti surau un. Tak faham dah. Mohon maaf mazran, cuba tulis semula. Walid babo bab maiที่เราน้อยใจพ่อแม่เพราะเขาลำเอียง
Dah. Dosa kedak. Nah. Dosa kedak kita saat ni tu sedihlah kepada mak kita. Kita berasa hati. Kita berasa hati dengan mak kita. Kita kena ingat gini. Pertamanya kita gina cai kita rasa mak kita tu lam yang tu tersuka tak molek. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min adh-dhann. Tak boleh seka tak molek. Mak ni dia tahu kata piye mana. Dia kasih belaka tak ada. Kita saya ada anak. Saya supa ya anak saya. Kita rasa mak kita supa belaka ya, tak ada lam yang. Tapi kadang-kadang seorang ni perlu maka dia will be sikit. Maka kita jangan berasalah. Insya-Allah kita buat baik pada dia. Kita seka tak molek tak boleh. Tuhan sebut inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zon saat ni tak boleh tahu gapo ni benda hak sungguh. Kita tak boleh. Kita dok seka saja. Nah. Yang kedua pula, bila kita berasa pada ibu bapa sekalipun, kita kena buat baik pada dia. Sebab Tuhan sebut sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Iaitu kita kena buat baik pada dia. Sahibuhuma. Dah buat baik dua apa. Tak boleh dua apa yang sudah berasa lah insya-Allah. Kita turut dia tu akan bagi rezeki orang lain. Kalau dia tak ada wik kita sekalipun, dengan syarat kita kena buat molek dia semata. Banyak Tuhan sebut iz akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Sungguh buat baik pada dua apa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhan sebut lepas Tuhan lalu dah. Lepas semua Tuhan wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhan sebut wasainal insana biwalidayhi ihsana. Surah molek juga. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Semua tu ayat hak suruh wasiat suruh itu molek bapa belaka. Wasainal insana biwalidayhi husna, ada juga wasainal insani biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Banyak tu sebut tak boleh buat apa dah. Nah. Kena buat molek buat apa jangan. Jangan nak puas hati buat apa. Insya-Allah tak apa. Salam kantang caikin kau bud bin bab rumai เพราะความเสียดาย maka bagai hak bunuh dah. Hak bunuh ni yang darat. Al-Islam la darar wa dirar. Tak boleh menyakit, tak boleh mudarat dan tidak ada kita mudarat pada orang lain. Kita tak boleh makan bagai punuh. Bagai punuh saat itu rusak, punuh perut kita punuh. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan capak kita lagi nasa menyakit. Maka tak boleh makan haram kita makan benda menyakitkan. Sebab agama hifzul nafs, hifzul din, kena jaga diri, hifzul nafsi, kena jaga agama, hifzul nafs kena jaga diri. Lepas tu hifzul aqli, kena jaga akal. Hifzul nasab, kena jaga ditih bagi. Hifzul mal, kena jaga harta akhir sekali. Ni เมื่อเราโอนบริจาคและส่งสลิปไปยังผู้รับเพื่อให้เขารับรู้แต่จะปกปิดจำนวนเงินที่บริจาคทำแบบนี้จะทำให้ผลบุญเสียไหมคะ Masalah kita ni bila kita nak khairat saat itu, hak paling molek sekalinya iaitu tak ada kena atas slip pun. Tak ada dia tahu seorang habuk. Sebab Nabi SAW sabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la illa dhillah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 jenis orang yang boleh duduk di bawah bayang aras pada hari tidak ada bayang. Di antaranya rajulun tasaddaqa wa akhfa. Orang sedekah dia sembunyi hatta la ta'lamu shimaluhu man tunfiqu yaminah. Hingga tidak diketahui oleh kiri apa yang dinafkah oleh kanan. Apa dibelanja, di khairat, di derma oleh kanan. Tak kena ada atas apa. Tapi kalau kita atas saat itu, kita ada riak. Bila ada riak, maka amal ibadat kita saat itu hancur habis. Tak ada oleh. Bila kita rayak korang. Tu. Sebab tu baik kita tak sah. Tak sah duk tunjuk ria'an nas bagi nak orang nampak. Tak sah lah. Kita nak sedekah senyap sudah. Ada apa demo kita tahu tu. Kita sedekah sikit-sikit, kita sedekah insya-Allah.
Alhamdulillah sedekah ni molek kali dah besar sekali. Mi masjid sang mai lamat wan suk konsip kun niat kau kodim lek tara lamat dua sah mai. Nah, bila niat al qaulul qadim maka sah. Bila kita semaya. Tetapi cuma kok bila kita tak ada cukup ni ada masjid dekat cukup wajib kena pergi sana. Kalau tak ada kampung kita ada kampung suku, tak dengar bel, tak dengar apa di kampung lain, maka kita buat Jumaat mengikut kaum qadim maka sah. Situ sajalah. Bapa mi doa pongkan sat kau tamrai suan yang mai. Nah, doa apa? Iaitu saya nak ayatnya iaitu baca doa kita ambil pasir apa dah kita siup bacanya iaitu a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Itu saja. Nah, kita baca waktu tak apa. Kita ambil pasir baca ayat-ayat kursi tak apa, lepas tu baca ayat-ayat apa pun. Lepas tu kita bila-bila kita nak kita pagar keliling tu kita baca a'udzu bikalimatillah tammat min syarri ma khalaq. Insya-Allah lah Tuhan selamatkan daripada buah-buah kita tadi. Atau pokok-pokok hak kita tanam. Selama berada satu solat, adakah tiap-tiap yang mahram itu tidak batal wudu? Haram nikah kita tak semestinya ada orang panggil wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahim. Orang dua beradik laki bini kita hitung haram nikah juga orang panggil. Maka hak tu hasbuk. Orang panggil ya ada orang haram nikah kita hak jatuh semaya dah tak jatuh semaya. Tuhan sebut hurrimat alaikum ummahatukum. Hak ni tak jatuh. Diharamkan di atas kamu saat itu ummahatukum makmu, wa banatukum anakmu, wa akhawatukum saudaramu adik-beradik, wa ammatukum mak saudara, wa khalatukum mak saudara balik mak, wa banatul akh anak saudara, wa banatul ukh anak saudara balik tina pula, wa ummahatu allati arda'nakum, lepas tu pula mak menyusu, wa akhawatukum min ar-radha'ah. Hak ni hak atas semaya belaka ni dah saudara menyusu. Wa rabaibukum allati fi hujurikum wa ummahatu nisaikum, lepas tu mak tak tua puluh dah. Yang sebelahnya wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Lepas tu anak tiri hak kita tidur dengan mak ya dah. Lepas tu wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Natu tak tu kat tu. Lepas tu hak akhir wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Iaitu haram juga nikah. Haram nikah tapi hak ni tak boleh tengok orang ke apa semua. Tak boleh tengok, tak boleh tepuh lepa adik ipar. Kita nak nikah ngaya apa tak boleh. Jadi haram nikah saja orang bagi. Bagaimanakah cara ambil wuduk yang sempurna? Ambil wuduk yang sempurna saat itu iaitu Allah Subhanahu wa taala firman ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuh muka. Wa aydiyakum lil marafiq. Ini orang panggil hak paling kurang sempurna. Hak sempurna dah tapi paling kurang sempurna. Hak sah. Wa aydiyakum lil marafiq, basuh tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Wa arjulakum lil ka'bain. Lepas tu pula basuh kaki. Maka hak sempurnanya iaitu hak al-akmal. Mula-mula sekali bismillah. Lepas tu kita basuh tangan, kena air sikit. Basuh tangan. Sudah siap kita istinsyak. Istinsyak iaitu kita sengok air masuk hidung. Sengok air masuk hidung.
Nah, hak moleknya sekali komo lepas tu serak hidung. Sekali pun tak apa, sekali komo lepas tu sekali dengan serak hidung, tak apa juga. Atau komo dulu, madmadah, komo serak masuk hidung, seh dengan lirik kiri, so nah, dan disunatkan kita mubalaghah, malaikat boleh puasa. Nabi SAW sebut iza stanshakta fabalik, apabila kita serak hidung maka hendaklah kuat, illa an takuna saima, malaikat mempuasa tak boleh lah. Serak hidung sudah tu baru basuh muka. Bila basuh muka maka niat ketika tu basuh, basuh semua 3 kali, lepas tu basuh tangan 3 kali, sapuh kepala, make kelik gi, itu inilah lu kira agak perah tu, kerah berapa, lepas tu telinga tak ada sebut oleh Quran kali, tapi sunnah, lepas tu basuh kaki, itulah sempurna. Bapa orang puji sunnah ti pen haram. Orang tina sama orang tina pusat apa lutut. Sunat apa ni aurah orang tina sama orang tina pusat siapa lutut. Itu saja. Minta amalan lihat keintahan. Minta amalan gapo? Tak sewi kena tahan. Tak sewi kena saat ni. Awak lah mana dah. Ni kena berdoa Tuhan lah. Kena minta doa Tuhan semaya hajat, semaya tahajud bangun malam, minta doa Tuhan, insyaAllah Tuhan terima. Kita yakin dengan Tuhan insyaAllah. Minta doa Tuhan lah tu. Ada orang mau baca, ada juga hak demo suruh baca ayat-ayat tu, adalah lebih kurang kita tak ingat lah. Yang main amnang wajib sama jawab apa? Jawab dia main terima kasih. Ada wani wajib jawab boleh tak? Jawab ni hak taklihnya iaitu taklih jawab ni, taklih baca Quran, taklih junuk ni, jawab apa? Zikir tu. Babotit ayat Al-Quran tirut dai mai kita tepek ayat Quran tu boleh, harus boleh, tapi kena tepat yang hormat lah, jangan kita tepek tepat satu kali lah. Kalau lama sah mai imam lamat an surah un cop ti surah un. Hon ni tanya tadi Mazran, terima kasih. Surah ni sunat hayah, baca surah sunat hayah tu, imam baca surah tu surah ni. Cara baca surah ni lebih afdal sekali tertib. Contohnya lepas kuliah izajah gitu. Dan surah pendek secara sempurna lebih baik daripada surah panjang yang tak sempurna. Kaedah hukum fiqh lah tu. Tapi kalau kita nak panjang, baca panjang, maka boleh pahala panjang tu pula. Sebab Nabi SAW sebut, inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikih. Lama semaya menunjuk kata kita serah, kita faham agama. Jadi kau tu pula lah. Datang hai bolehkah kita jawab azan dan mengambil wuduk? Orang mari hai ni boleh jawab, baik, ada masalah zikir. Yang kedua pula, ambil wuduk orang hai boleh. Boleh berwuduk orang hai. Cuma tak boleh semaya ambil wuduk. Tengok kita orang berjunuk kan, kita boleh ambil wuduk sebelum semaya. Sebelum mandi wajib sunat ambil wuduk dulu kan. Boleh kita berwuduk. Itu ada saya tengok rojak dah fatwa ulama bahawa memang hai ni boleh kita berwuduk. Kita ambil wuduk sebelum tidur boleh. Welati di samrap lama tahajud. Iaitu selepas daripada kita tidur, lepas tengah malam. Molek sekalinya lepas 2 paruh. Dia panggil contohnya semalam 10 jam bagi 3. Maknanya pukul 1:30 sapa kepada subuh. Sebab hadis Nabi SAW, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqul man yad'uni fa astajib lah, man yas'alni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah. Tuhan nak terima orang minta, terima doa tikot tu bangun tengah malam tu molek. Tu semaya tahajud yang paling tepat sekali tengah malam. Tekoh ke senyap habis, tak ada pia duk tak ada bunyi suara gapo, bakat tidur belaka, maka wasalli bil lail wan nasu niyam, kita bangun semaya tekoh ke bakat tidur belaka.
Adakah sah sembahyang Jumaat yang baca surah sejadah dan sujud sejadah seperti sembahyang subuh pagi Jumaat? Nah, hak ni orang panggil saya biasa sembahyang sekali orang sujud sejadah sembahyang Jumaat. Sebenarnya sembahyang sujud sejadah ni bila-bila sembahyang kita kena sujud apabila kita jumpa dengan sejadah. Sembahyang sunat sujud sejadah orang panggil. Cuma ada ulama sebut kalau selain pada sembahyang subuh pagi Jumaat saat ni tu tak boleh ada. Sebab itulah masalah ni nanti saya nak rojak sekali lagi lah. Boleh tak nanti nak tengok sekali lagi. Molek terima kasih kepada Mak Roni. Satu soalan lagi, adakah sah solat kita mazhab Syafi'i ikut Imam mazhab Hanafi? Imam Syafi'i biasa pergi sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak berkunut. Meraihkan pada orang Hanafi. Sebenarnya tidak ada masalah Hanafi, Syafi'i, asalkan Islam tak ada masalah. Kita turut boleh. Tu. Tak ada masalah tu. Kadang-kadang Tuhan kita ni Tuhan suruh bersatu, suruh jemaah kan. Wa aqimus salah wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kamu sembahyang zakat, nak rokok bersama orang rokok. Mana sembahyang jemaah? Disuruhkan kita sembahyang jemaah.ถ้าเราขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นขานิดนึงวาญิบต้องใส่กางเกงเพื่อปกปิดเอารัดไหมนี่nampak aurah kaki ni dalam mazhab Syafi'i semua tubuh retina aurah malaikat muka dengan penggelangan tangan. Cuma dalam mazhab Hanafi tapak kaki itu tidak jadi aurah. Dan sebab tu kita kena tudung. Ada apa betih semua tu aurah nak kita tengok gerai betih. Supaya jangan orang tina pakai stocking, pakai gapo, pakai seluar. Di dalam pakai seluar. Dan bila duk kekeng ke, maka pakai seluar. Okey, hati tengok gerai. Dia tengok betihnya gerai. Dah ingin ke panggil. Sebab tu orang tina tu tudung aurah. Wala ibdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Ya tu laki kita tak apa. Dia tengok kaki gerai tengok retina ni. Sebab retina kena faham lah benda-benda ni. Itu oleh orang hati tengok gerai belakang tengok tubuh retina. Tengok belakang dia, tengok tubuh dia gitu, gerai belakang. Allahu akbar. Sebab itulah Tuhan sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tuhan sebut yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Suruh tunduk hak ni, suruh retina pakai tudung muka hak ni dah. Kerana gerai ingin ke. Tu. Sebab tu kita kena jagalah situ tu. Selama bot kot tam noi เขาคนนั้นกินนมแม่ผมกับเขาเป็นอะไรbang orang tu makan susu mak kita jadi dua adik menyusu, maka hari kita nikah dengan dia dah tak jatuh hamai dengan dia, tapi saka tak ada boleh, dia tak ada boleh makan, kita tak boleh makan saka mak apa ni, dia tak boleh makan saka mak kita, tak jatuh hamai lah, muka dia adik-beradik kita kan. Selama waktu Isyraq habis sakat mana? Waktu Isyraq ni itu selepas dah habis waktu subuh 10 minit atau 15 minit masuk waktu Isyraq. Dan selepas daripada tu kak 15 minit kak maka masuk waktu duha pula. Gitulah lebih kurang. Sama ini naiban rau samjang wat mi ulama yai mai kap. Ada ulama mah kita alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang panggil ulama ni mah kita ni orang Melayu ke bukan orang Arab setara tu jelah dah. Tak supaya orang Arab mata nak lawan orang Arab tak boleh. Orang Arab ni alim dari segi bahasa, alim belaka dia. Sebab tu ada ulama ada rumah kita tapi tak samalah dengan syekh Arab. Maknanya kita ni 10 ganda lagi lah. Arab ni dia ingat hadis, ingat Quran, ingat belaka. Jadi ya alim sama kita ni alim kadang-kadang pandai baca ya. Ada hurai itu saja. Quran pun tak ingat kadang-kadang. Hadis pun tak ingat. Ingat pun berapa ya. Sebab itulah kalau kira kok tapi bolehlah rojak bab-bab hukum tu boleh. Ada ulama-ulama besar tapi taklah semua orang Arab ni sama orang Arab tak boleh.
Ngolehkah doktor kau nakah kau kun samrat kam top nak ni. Terima kasih semua. Dan saya pun sengatuk dah pada pukul 10 dah. Nanti semula pula lah. Anak kita pun apa orang panggil ni dah sampai pukul 10 ya dok kiranya. Terima kasih semua yang masuk dalam rekan dan hendaklah kita saat ini dah. Kalau lain lama tang mai dai prank fun dai mai. Kita telak alio boleh tak jawab telak alio ni boleh dah. Boleh lah semaya walau tak perlu gigi. Syarat kena cuci. Kalau tak najis tak berubah tak apa alio tak cuci ke cuci. Kalau dia berubah tu ke cemar. Dah. Lama tawah bidai mai. Kau bapa tiba jazakallah. Dah. Kita kena ingatlah Wahabi ke apa orang Islam belaka, kita tak boleh nak menghukum ke siapa-siapa atau bukan Islam tak boleh. Bila orang Islam boleh lah. Dah. Kita semaya belaka dia boleh tak apa. Insya-Allah. Semula pula mengatur dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.